Okay, Assalamualaikum. Boleh kita sambung lagi? Waalaikumsalam, Doktor. Boleh? Sambung eh? Boleh, Doktor. Okey. Okay, semua orang dah download R tu dah? Dah download R, dah ambil dah download share R material dekat Ulen? Dah. Dah. Okay. So, sekarang kita pergi dekat PowerPoint dulu. Okay, first we have to know, yang ni Dr. Seth masuk tak? Macam mana kita nak baca file dekat R? Dah masuk tak dengan Dr. Seth? Tak. Okay. So sekarang R ni sebenarnya dekat R ni dia kebanyakannya orang guna on data science process lah, which is kalau ada apa yang ada data-data ni lah. Okay. Dan lagi satu, kalau R ni dia boleh, sebab language ni kita boleh masuk dengan visualization punya tool. Contohnya Power BI, kita boleh visualize data kita dekat R, kita interpret guna R. Dan kita boleh import daripada R tu nak visualize dekat Power BI. Sebab kalau macam Power BI tu dia cantik sikit dia punya visualization. Maksudnya kita ada peta, contohnya peta Malaysia. Tapi dekat R kita just ada macam data macam negeri-negeri tu berapa banyak. Tapi kalau kita nak plotkan on dekat map, contohnya dekat peta, boleh masukkan dia dekat visualization punya tu lah, macam apa, Power BI. Lepas tu lagi satu ialah Tableau macam tu. And ada juga yang lain, maksudnya dia boleh, R ni pun rasanya dekat MATLAB pun kita boleh join juga bahasa R ni. Okay, tapi dia lebih mudah, selalunya statistik lah guna R ni. Sebelum ni statistik ada SPSS kan, betul tak? Pernah ke guna SPSS? Pernah dengar tapi tak pernah guna. Tak apa. Sebenarnya sebab R ni dia free, sebab itulah orang macam prefer guna R sebenarnya. Okay, so sekarang for getting and read a file, kamu nampak tak kat situ ada nota ni. Okay, yang ni kan boleh boleh go through lah. Nanti contohnya ada dekat dalam apa? R tu nanti macam mana kita nak store every object in that R can be stored and save and load. Macam kita ada selalunya kalau dalam programming ke apa ke kan kita kena load image kita, load data kita, betul tak? Lepas tu baru kita Betul. boleh proses. Maksudnya kalau macam kita ada MATLAB ke, Python ke, first kita read dulu kita punya image. Lepas tu baru seterusnya kita punya proses. Macam tu lah dekat R juga. Tapi kat situ macam ni lah dia punya R punya code. Save apa X file kita tu apa. So file sama juga apa nama R data contohnya lah. Okay, and we can import and export our data. Then we can, kat sini is okay, type of conversion. Okay, ni we can convert, kita nak buat conversion on our data, macam mana special character kita nak letak. Dan kita akan go through dengan R kejap lagi. Tapi kita tengoklah apa benda yang kita nak buat kejap lagi. Which is kita guna ni lah, kita boleh read table, read CSV file, what is read dilim ni. Kalau kita tak tahu, sebenarnya dekat R, saya dah report kan. Dekat R, I'm sharing my R now. When we look at our R ni, kat sini, okay, we can, okay, contohnya read dilim tadi tu kita tak tahu apa-apa benda lah tu kan. Okay, so we can search kat situ. Okay, kat sini dia ialah apa? Dia ialah read a file punya table format. Okay, create a data frame from it with case corresponding. Okay, and here kita ada contohnya kat sini kita nak, okay, package. Kat sini ada banyak-banyak package jugalah. Kalau kita ada package apa yang kita nak tahu, kita boleh tengok. Dan help ni lah sebenarnya membantu. So kita nak tahu apa benda yang kita, ini this is the read file. Okay, kalau apa-apa yang kita nak search, we can search here dan it give the information below here. Okay, then next is
Okay. Lepas kita read file, contohnya scan. Scan ni is we want to scan our to read logical integer numeric. Okay, we want to scan our data tu macam mana. Kita tengok macam mana. Okay. Lepas tu seterusnya, okay. Dia dah scan lah. Dekat situ dia ada berapa contohnya missing value kat situ. Okay, lepas tu kita boleh read table. Then yang kita tengok okay, input format dia maksudnya this is our row name and this is our column name and read table kat situ. Okay, ni ialah if only column label are present at the option header T. Okay, so sekarang kat sini, so kejap lagi kita tengok macam mana kalau kita letak read table and we panggil kita punya file tu, apa yang keluar. Then this is the read table function and this is the line yang akan keluar. Dan dekat situ kita nak scan function. Okay, kat situ. Okay, scan. Kat situ dia data in term 3 separate vector using assignment light. Okay, kat sini dia bagi 3 input yang untuk kita scan. Kadang-kadang data tu macam kalau kita ada too big punya data, kita nak scan yang yang tertentu je. Yang kat situlah yang kita guna scan tu. Okay, this is read table. Okay. And this is just now also a read just now tu kan. Okay, indeed, and this is the read function delim and delim tu. There are intent to read tab separate file. Okay, maksudnya kita punya file tu contohnya dekat kalau Excel tu kita ada tab yang berbeza kan, betul tak? Kat situlah dia panggil yang berbeza tu. There are intent to read tab separate file. Okay, SEP tu apa? Ni SEP ni apa? The field separator character default for read delim stand for tab separator. And field tu apa? Fieldnya apa? Is the true then in case the row have unequal length, blank field are implicitly added. Okay, then can go through lah. This is to export pula data macam mana. Then this is to writing data frame. How to write a data frame. Contohnya kita nak write ni data, lepas tu ada berapa kolom. Lepas tu kalau kita nak separatekan dia menggunakan tab pun boleh juga. Using separate give tab delimited output. Okay. Then kalau kita nak write a table. Okay, kita nak letak row dot name, kita nak letak column name. Then we can put. And the string to use for missing value in data default is NA. Contohnya kalau kamu dekat data, kamu nampak NA. NA ni maksudnya kita punya tu is missing value. Kadang-kadang data kita ada benda yang dia tak capture tau. Ada yang kosong-kosong tu nanti dia akan letak NA. Itu dah biasa kan tengok data yang macam tu kan. Then this is how we write a CSV. Okay, write.csv X file. Write to a file using comma as the file separator. And CSV tu ialah write to a file using semicolon as the file separator and the comma as the decimal point. Okay, nanti kita tengok contoh Okay. So sekarang kamu boleh pergi dekat R ni. Kita buka R semua dah. Nampak tak R saja? Whether you want to go for file, new file, R script, or you can straight away, we have this kind of, ni kan kita punya, macam mana nak besarkan ni? Okay, tu. Okay, detail ni nampak. Sekejap saya share. Tak nampak sini tadi. Share content. Okay, saya share screen saya lah. Okay, sekarang ni nampak tak? Ni. Kan, dalam saya punya file tu ada yang ni kan? Nampak? Okay, yang ni ada example ni, ada example kat situ. Dalam tu ialah nota yang lepas, lecturer lepas punya. Which is they use macam mana ni ada nota untuk apa? Boleh baca jugalah macam mana nak buat cleaning apa semua, tapi kita tak fokus kat situ. Kalau kamu nak extra, kamu boleh tengoklah satu-satu persatu kat situ. Okay, but here we want to focus on ni, boleh tengok yang ni saya tak fokus hari ni. Okay, kita
Yang ni lah D3 punya T6, T8 tadi ni is our T6 ni lah yang kita punya slide tadi tu lah. Okay, we go for ni D3 P7 right. Sekejap ya. Read and write. Okay, kat sini D3. Okay, kat sini. Ni P7 write file. Nanti akan keluar kat situ. Kalau double click je terus keluar kat situ. Boleh? Dapat tak? Okey tak ni? Dapat. Okey, kejap ya. Eh. Saya nak besarkan ni sebenarnya nak bagi nampak. Okey. So sekarang semua orang dekat skrip ni ada D3P7 write file tu kan? Okey, kat situ kita tak payah nak tulis, selalunya kamu kena tulis satu-satu. Tapi yang ni sebab saya bagi dah lah siap-siap apa yang perlu ada untuk hari ni. So kita tengok apa yang tadi yang dalam slide tu. Dia buat apa untuk read file tu kan? Okay, so for this read and write file, okay, first is we want to know our working directory first. Okay, how we want to run this kind of script. Kalau kita nak run line by line kat sini lah. Run the current line. Kat situ ada run kat situ. Nampak tak? Dekat get working directory number 3 ni. Okay, klik run. Nanti kat bawah ni akan keluar get wd. Macam tu kan? This is the R environment. Dah tahu kan? Ni Dr. Set semalam ada kan? Okay, so sekarang saya punya working directory is khusus RUKM D3 material, D3 material. Make sure that you are in the D3 material tu. Kamu kat mana? Cuba kalau kamu run yang get WD ni, kamu kat mana? Anis, you are working directory kamu kat mana? Kat bawah tu dia keluar. Ya. Anis kat mana? Okey ke? Okey. Semua orang dekat D3 material tu Okey. Sebab kalau tidak nanti kan bila kita panggil exercise.3 CSV ni nanti dia tak jumpa file tu bila kita punya working directory tu dekat lain. Macam Okay, this is how we check our current directory lah. Get WD ni. Okay, now we go for exercise 1. Kita nak read data from exercise 1.dat. Gitu. Okay, sekarang kita run line 6 tu. Okay, we read table exercise.dat. Okay, cannot open the connection. Saya bukan di situ ke? Saya yang tidak di situ. Sekejap set working directory, choose directory. Sekejap ya. D3P7. Okay, so saya try run. Kamu ada masalah tak macam saya? Tengah cuba. Okay, tengah run yang nombor 6. Ada apa-apa dia kata cannot find the connection, open the connection ke? Ada tak? Kalau ada masalah, you can change your directory dekat sini tau. Session.
Lepas tu set working directory, choose directory. Choose directory tu ambil D3P7 dekat mana kita punya folder tu. Sebab kat situ ada kita punya file yang apa CSV semua tu. Go for the D3 kan kat sini kan ada ni kan. Pilih yang ni. D3P7 tu. Open. Doktor, Aha. saya dah try open file tau. Lepas tu carilah file yang saya dah download tu. File D3P7 ni. Ada tak? Ha? Ada tak filenya? Ada. Dia dah buka tapi tak keluar pun coding-coding tu. Pergi kat sini yang ni. Dekat file Yang aplikasi itu. tu. R file. File. Cuba double click. Dia akan terus pergi ke R nanti. Dia kena buka file tu kan doktor. Baru boleh macam dia akan jumpa. Okay. Apika, okey. okay. Kalau nak pergi kat sini pun tak apa. New file, lepas tu pergi ke R script. Itu new file. Okay, kejap. Kita nak open file. New project open file. Open file. Lepas tu ambil R ni pun boleh juga. Open. Tak boleh buka tak Apika? Saya buat yang open file macam tu tadi. Boleh. Tapi R file lah. Ni, Saya open file. Okay, kat sini kan. D3P7 tu kan. Double click. Nanti dia akan keluar kat sini. dia tak keluar pula. Cuba Afika share your screen. Boleh? Macam ni. File. Open file. Terus saya pilih D3P7 yang type dia R file ni kan. Lepas tu dia dah keluar dah, dia dah detect dah file ni tapi coding tu not sure dia kat mana. Dekat situ je. Kenapa dia tak ada? Kalau Afika buka je terus daripada Afika punya tu folder. Sebab saya guna R file yang R studio yang dalam Anaconda. Saya guna yang doktor Sek suruh download tu. Anis. Kita memang dah ada studio, so kita pakai yang dah ada. Faham. Mungkin tak boleh kau guna Anaconda ni. Mungkin juga. Sekejap Afika, kalau kita daripada direct je daripada tu you klik je dekat file tu dekat luar dekat folder Afika daripada folder. Dia kata how do you want to open this file? Dia suruh select program pula Dia bukan auto Dia tak detect lah any dia tak compatible detect program. dalam mesin betul. Okay, tak apa. Nanti lepas ni Afika download Nanti kita tengok Okay. recorded. Okay. Macam ni. Stop sharing. Okay. Okay. Terima kasih semua. Sama-sama. It's okay. Okay, saya buat semua tu dah ada dah dalam tu. Okay, so sekarang dekat situ head ni apa daripada yang tadi kan, daripada yang apa slide tadi tu, head ni ialah kita nak tahu. Soalnya dalam data kita semua tu kita tak nak tahu apa dalam tu, tapi kita nak tahu head tu ialah atas sekali atas sekali tu dia ialah macam ni lah dia bagi. Dalam 6 yang pertama tu apa? Data yang kita ada tu dekat dalam exercise 1.dat ni. Inilah dia bagi.
Tapi sebenarnya dekat sini, kamu boleh je tengok. Inilah datanya. Nak tengok data ni macam mana, tengok dekat sini. Klik je kat situ, nanti keluarlah data frame kamu tu apa dia. So sampai nombor 6 ni nampak tak? Ni kan yang ni. Dia tak bagilah semua. But we know that the first 6 tu is this kind of data. Kita ada column name X, X point Y, X point 2 and Y. And this is the value yang ada dalam tu. And we know that there is J, G character ada dalam tu, ada nombor kan. Lepas tu, then this is the exercise number 2 ialah kita nak read data from exercise 2.dat pula. Okay, we want to read this kind of data. Okay, data frame, read table kat situ, exercise data 2. Okay, then apa dia punya head pula kat situ. Kat situ ialah ni tadi exercise 2. Okay, bila kita ingat kalau kat sini kan sebab my data frame ni sebelum ni pun kita namakan as my.data.frame so that bila kita namakan lagi sekali, even though we read another file, it's our environment punya global environment is still one data because this we only use one name. It will replace lah balik. Maksudnya instead of yang ni tadi, mungkin exercise.2.dat ni lain dia punya value. Nampak tak kat sini? Dia lain. Dia ialah data yang lain pula sebab kita guna ni dia jadi yang pendek pula macam tu. Sebab kita replace yang previous punya nama tu kan, kita guna nama yang sama. Okay, then for my.data exercise 3 kita convert Excel file to CSV file. Kita nak convert file sekarang ni. Okay, so sekarang to CSV file and read data from CSV file. Okay, read CSV. Sekejap. Lepas tu kat sini kalau kita run. Okay. Then kat situ kita dah ada dua variable kat sini. Sebab kita namakan my.data kan tadi. Then head dia daripada my.data ni ialah ni lah dia bagi. Yang ni ialah macam ni. Data ni sebenarnya panjang. Row dia tu panjang. Tadi apa? Kita dekat mana ni nombor berapa? Head my.data kan. Kat sini kan. Okay, so bila kita tengok my.data ni kita ada kat situ dia panjang. Sampai 10. Okay. Dan itu sebab dia letak kat bawah ni. 10 ni tak cukup. Dia letak kat bawah. Okay. Kalau kita boleh tengok juga our data macam mana dengan klik dekat sini. Oh, we want to know a certain thing je. Kita boleh panggil head tu lah tadi. Head. Kita tengok yang atas je. Kalau kita nak tengok data kita yang bawah, dia ialah tail lah. Okay. Kat sini ada NA. NA ni maksudnya kat situ ada missing value. Kalau macam dalam bidang AI ni, ada juga kajian berkenaan missing value ni, data ni. Macam mana kita nak replace missing value pun ada juga. Okay, so sekarang kat sini kita buat my data, exercise 3, skip to -1. Okay, yang ni apa? Okay, so sekarang kita run. Okay, then head my.data kita, variable. Okay, my.data. -1 ini ialah convert from SL to CSV file. Okay. So sekarang lepas tu exercise 4A ialah use scan to read data from exercise 4A.txt. Kita nak guna scan pula. Okay. So we have F1 here, variable. Okay. So lepas tu kita scan. Maksudnya dia sekarang bila kita scan tu dia read 6 item. Apa benda yang dekat my names tu yang kita read tu kita boleh type balik my.names ni. What the thing that we scan just now is yang ni. Okay, ada 6 item yang kita scan. Ni lah. Okay, then kita read table F1.
Okay. Dan my.data ialah ni. Just now kita scan. Okay. Dan this is we close F1. Okay, dia punya penerangan dekat dalam tadi yang dekat dalam apa? Slide tadi tu. Okay, this is we close. Then here ialah okay, kita boleh tengok kat sini my.names. Okay, my.names ni yang ni. Okay, kita ada karakter 1 to 6. Maksudnya kita ada vektor. Vektor tu ialah result 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, then my.data ni ialah 3 objek and 3 variable. Which is kita ada 1377 sampailah 66. Okay, then for my.name then we paste kita nak paste kolom 1, 3, 5 my names dengan 2, 4, 6 macam tu kan. Okay, kita tengok apa yang dia buat. So sekarang my names ni kita ada result. Tadi kan my name ni result ni. Okay, so kita nak tengok apa yang terjadi bila kita paste dekat my names ni dengan 135. Okay, kita tengok okay, so sekarang dekat situ kita paste my name 135, my name 1246. So daripada my names yang awal tadi ada result. Okay, 19 yang ni result 19 ni dengan result. Maksudnya sekarang ni ialah kita jadikan dia satu. Faham tak? Maksudnya ialah paste my names. Okay, dekat yang penerangan tadi tu. My names dia tak cakap pula yang tu tapi ini sebenarnya ialah ni head clean data. Just now clean data ni dia buat apa macam ni, dia jadikan ni kan 1 dengan 2. Okay, dia jadikan satu kolom, 1 dengan 2 satu kolom. Okay, 3 dengan 4, 3 ni kan ialah ketiga kan, unsur yang ketiga kan, 3 dengan 4 yang sebelah sini jadikan dia 1 and ni 5 dengan 6 dijadikan 1. Jadi dikumpulkan, maksudnya 1 dengan 3 ni, 1 result ni dengan 3 jadikan 1 macam tu, boleh. This is how we want to kalau kita dapat ada data macam ni lah, kita nampakkan benda tu kan, kita rasa kita nak jadikan dia sekali, kita nak rearrange our data, then we can use this my names dalam kurungan. Okay, kalau kita namakan dia sebagai my names lah, tadi data kita ni ialah my name, so kita nak rearrange this my name tu. Okay, this kind of table macam tu lah. Sekejap ya, saya ada orang call. Okay, yang tadi tu ialah ni lah fungsi yang ni. Kita nak combinekan elemen inside our data. We are using C ni. Combine. Okay, so sekarang we go for the, okay, yang ni ialah dia names my data. Yang sebelum ni kita jadikan dia nama dia sebagai my.data. Ni kita jadikan dia nama baru ni. Okay, so run. Okay, so the new name is my.data. So sekarang my.data ni awal-awal tadi kan result dia yang kat atas tu yang ni. Okay, so sekarang data ni kita dah combine. So sekarang data my.names ni inside my.data, which is my.data ni asal-asal macam ni, tapi dia punya kolom yang atas ni V1, V2, V3 just now, and we already put the result just now my names tu dekat atas, jadi dia punya header macam tu. Okay, this is how it's work. Then we go for exercise 4B. Apa yang dia buat ialah, okay, this is how we list my data list. Okay, that's character 2. Then we know we look at our file exercise 4b.txt. Then here we scan. Scan.
Okay, apa yang kita scan kat situ, kita ada read one item and what is those item. Okay, my name's one. Kita nak tahu apa benda yang kita scan tadi. Okay, it is A. Then scan pula yang seterusnya, my data one apa? Sekejap. My data one. Ada 3 item. Then what is it? 1, 2, 3. Okay, then ni lines number 1. Okay, then for yang ni yang seterusnya. Okay, yang ni sebenarnya kamu boleh teruskan je run dan nak tengok apa benda yang setiap kod ni buat. Okay, this is we want to explore our data ni. Okay, yang my names yang nombor 2 pula ialah B sekarang tu bila kita scan. Then kalau kita pergi ke matrix tu kita scan, dia ialah apa? Ada 12. Dia ialah 5, 5, 6, 8, 9, 6. Ini ialah the element inside our matrix. Okay. Then this is my names and my data tu. AB and our data is here. My data. Okay, and this is we close F1. Then okay, so sekarang ni ialah apa? Yang tadi kan my data. Okay, A ada 1, 2, 3. So my data ni daripada awal-awal ni dia ialah 1, 2, 3. So sekarang kita separatekan these two kind of ni kepada dua kategori, which is yang A tu ialah yang 1, 2, 3 tu. Semula-mula tadi dia ialah my data dia ialah yang ni 1 dan yang ni yang kedua kan. So yang ini kita kategorikan dia. Maksudnya daripada yang 1 tadi tu we put it as ni simbol dia. $sign B ialah yang bawah ni. Kita namakan dia baru. Okay, this is the exercise 4 just now. Okay, kalau exercise 5 ialah yang 4 tadi tu, you scan to read data from exercise. Okay, ni ialah scan. Okay, then scan and combine data ni sebenarnya for B ni. Kita jadikan dia kategori baru macam tu. Okay, then kita ada exercise 5 ialah, okay, ni. Kita nak write data, then append additional data to same file. Okay. Set seed 907. So sekarang kita ada data frame. Okay, yang ni kita nak buat tau data ni. Okay. Okay. So my dot data ni ialah apa? Ni ialah kita maksudnya kita buat, which is X ni, X value dia ialah R norm 10. Okay, kat sini R norm 10 ada. Okay, yang Y value ni ialah R norm 10 plus 5. Okay, itu sebab dia dapat ni. Okay, then Z value ni kita create data tau. Kita create data daripada seed 9007. Okay, so now kita dapat my data ni dalam bentuk ni. Okay, so apa yang dia buat sekarang ni, dia nak, okay, so sekarang tadi data frame X norm. Okay, kita tengok edit ni ialah my data tadi. Ini sekarang additional data pula. Okay, kita tengok additional data ni. Dia create another one additional data. Okay, then what is additional data? Okay, from this kind of data yang kita ada, then now we create another data. Okay, sekarang dia buat apa? Okay, tengok dia nak, rasanya dia nak ni, kita nak append additional data to same file. Kita nak includekan ni kepada yang atas ni. Macam mana kita nak append additional data to the same file. Okay, so kita write table. Okay. Daripada my data, daripada txt 5 ni tadi. Okay. Lepas tu kita write another data. So sekarang kita nak write table. Additional dot data exercise 5. Okay, dia namakan sebagai exercise 5.txt. Okay, then yang belakang ni sama. Row name, false, column names. Okay, then next seterusnya.
dekat sini tadi kan. Right table, okay, dekat sini tadi. Right table, my data, and right table. Okay, append additional data. Okay, right dot table. Okay, then we run. Okay, yang tadi tu lah. Then, lepas tu kalau kita nak tengok data kita tu, this is what we write. Okay, exercise 5.txt. Exercise 5.txt ialah, okay, kita nak tengok exercise 5.txt tu. Sekejap saya tengok kat sini. Okay. Okay, bila kita tengok ni kan, dia dah bertambah ke tidak daripada yang kita punya R ni? Okay, this is the data. Okay, asal-asalnya kita ada 10 je kan? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Okay, so sekarang dia tambah 3. 1, 2, 3. Betul lah sebab yang ni saya write lagi sekali tu sebab dia tambah 3, tambah 3. Boleh nampak tak apa yang saya buat? Okay, dia write. Okay, this is what we have just now yang ada 10 tu kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then, by using this additional data dot text yang sama, okay, exercise kita namakan dia sebagai exercise 5.txt. Nampak tak? Bila saya run sekali, saya run 2 kali ni sebabnya. Run sekali, dia tambah 3. Yang 3 yang kita ada ni, 1.04 ni, yang baru ni. Dia 3. Okay, then, when I run this once again, sebab saya run 2 kali, kan, dia akan tambah lagi bawah tu. Jadi kita tahu bahawa we can combine. If we have 2 file with the same column, then we can combine by using this additional data. Then we name it as a same file. Then we put it as row name false. Okay, jadi tak payahlah buat manually. Macam tu. Okay. Then, okay, ini set seed ni sebenarnya yang ni ialah random number tau sebenarnya set seed ni. Okay, so kita ni data kita, set data, data frame. Okay, apa yang ada dekat data yang kita set ni? Okay, kita baca dia, my data. Okay, this is our data now. Okay, we name it as exercise 6. Okay, now we name it as exercise 6. Okay, now exercise 6 tu kita dah ada lah dekat dalam kita punya tu. Exercise 6 tu sebagai apa tadi? Dia ialah .csv. Jadi dia ialah .csv lah kat situ. Mana CSV? CSV is text file Excel lah. Ni. Exercise. Exercise 6 ni. .csv ni. Inilah dia. Okay, adalah dia kat situ. Okay. Mungkin sebelum ni kalau saya dah runkan tu mungkin ada juga. Tapi ni dia dah overlap dengan yang exercise 6 tu kan. Okay, now we exercise 7 ialah kita write data to my data to exercise 7a.txt. Okay. Write my data, kita namakan dia sebagai exercise 7a.txt. So now we run my data, kita ada letter 1 sampai 5, lepas tu B ialah 1 sampai 5. Kita tengok data apa yang kita keluar ni. Ini ialah kita create data frame kita. Data frame ialah we create our new data. Okay, what our my.data look like. So kita boleh panggil dia, so kita boleh tengok. Okay, so dia ialah A, B, letter A, B, and inside A, B tu ada 1 sampai letter 1 sampai 5 which is A, B, C sampai E, and sebab dia ialah huruf besar macam tu, dan B ialah 1 sampai 5. Okay, now we write data ni, kita namakan dia sebagai 7A. Kita write ni. Contohnya kalau kita generate new data dan kita nak save dia, kita kena write table. Macam tu kita nak save dia kan. We run it. Okay. So adalah 7a.txt. Kalau tadi, kalau data tu kosong, kalau folder ni kosong. So kat sini adalah 7a kat situ. 7a.txt kat situ. Okay. Ini sebab saya dah run.
sebelum ni. Dan kat situ seterusnya my text. Okay, kita nak letak title line. Okay, kita run. Okay. Then kita tengok write line my text 7b.txt. 7b. Okay, text. Okay. No, right line my text for exercise 7b ni. Sekejap tengok Tadi macam tak ada nampak 7b. Okay, sekarang dah ada 7b. So kita tengok apa benda yang terhasil. Okay, kita letak title. Nampak ni. Extra line 235. Okay, kat situ. Tidak kacau kita punya data, kita boleh code daripada R untuk masukkan apa-apa yang kita nak masukkan. Okay, kat situ. Okay. Maksudnya kat sini is new line. Okay, lepas new line ada 357 kan kat situ? Kat sini. Okay, mula title extra line, lepas tu kita end line, lepas tu 2, 3, 5, 7 dan end line kita ada 11, 13, 17 dan more line, one more line. So new line kat situ. Okay, this is how can we tulis data lah kalau kita dalam kita punya code, kita nak masukkan new thing to our table. Okay, then this is write line. Kita namakan dia sebagai exercise 7b. Then for exercise 8, right? Okay, my data. Okay, ni kita create data. Kalau data frame ni je kita create new data. Okay, ni kita create data. So kita nampak tak? Kita save sebagai 8.r data. Okay, run. Sini kan? Kita save tak ni? Okay. Apa yang saya salah ni tadi? Save. Okay. So saya dah save dia sebagai R8 exercise 8.r data. Okay, jadi kat situ kita nampak lah adalah exercise 8.r ni kat sini, nampak tak ni? Is R workspace punya data. Ni. Okay, tadi tak ada kan? Okay, we create R workspace punya data. Then here. Okay, now we want to RM my data. RM ni apa? RM my data. So kat sini kalau kita tak tahu, so kita boleh search kat sini. RM tu apa? Remove object. So kita remove. Mungkin sebelum ni tadi saya tak perasan. Dia ada my data. Kita remove my data, dah tak ada dah my data. So now we cari, okay. Run, okay, object not found because of we already remove it. Jangan orang takut kalau kita start apa benda tu, kita boleh type je terus kat sini apa benda dia sebenarnya code ni. Maksudnya sekarang ni kita nak remove data yang ada kat sini dekat environment kita, so we can remove it by using RM. Now we load again. Okay, now we load again. Then after we load exercise 8.r.data, kalau kadang-kadang kita tak ada kita punya kita tak boleh baca, but we can know the head which is the beberapa item yang dekat atas daripada my data tu kita boleh dapat. Okay, kat sini. Kita after we load again, we know that head of my data ni kat sini. Yang ni lah. Okay, 6 yang kat atas. Then read an Excel file exercise 3.xls. Okay, so sekarang ni lah, inilah homework yang dekat dalam. Ini sebenarnya kursus saya dulu, saya ikut R ni. But you can do macam mana kita nak read an Excel file daripada exercise 3. Daripada maklumat yang kat atas tu boleh cari macam mana nak read file. Okay, now we install .package. Okay, now here we install kat sini dulu. Read Excel. Loading. Okay, so sekarang we run. Okay, kalau kita install .package dia ambil masa sikit. Nampak tak tu? R tu is required, then it's installed, then it's successfully unpacked. Okay, we download binary package. Kadang-kadang bila dia kata package tu tak ada dalam kita punya tu, we can use install.package, then we can put yang tak ada yang dia kata tu, we can put it
then we can run. Dan untuk dia ada dalam kita punya package tu. Okay, sebab dia ialah open source kan, kadang-kadang apa yang kita download ni yang awal-awal tu dia macam semua tak ada. But we can install it one by one. Install.package, apa benda yang kita perlukan, kita kena letaklah read X1 ni. Okay, sebab kita perlukan library ni. Okay, now we are using this kind of library because we want to use this library. First, we have to load it. Okay, now we have already built read X1 ni already boot under R version kita punya ni. Okay, then kita read Excel. Macam mana kita nak read Excel ialah, okay, now we name it as my data X1. Okay, this is, okay, kita tengok head dia berapa. Nampak tak? Before this, your head kan ada 6 je kan? But if you want to see the 20 item inside this data, we can put 20 lah belakang tu. So kat sini dia variable, setiap variable ni, dia nyatakan ada 20 data, ada 20 data awal yang terawal. So dia nyatakan lah kat situ, so kita tahu kita ada data, this kind of data. My data X1. Kalau tak nak tengok dekat bawah ni pun macam serabut je kan. So we can see it from here. We know that our table have until variable 10 and this is the item inside our data. So actually it is not only 20 because we only show the head je. Okay. Kalau kita nak show tail pun boleh sebenarnya. Kita ambil yang bersama. Itu kita letak kat bawah. Sama ada kita nak tulis dia dekat skrip ataupun tulis kat bawah, it's okay. Yang mana-mana pun boleh. Kalau kat sini kita nak nama, kita nak tengok yang bawah sekali data dia apa, we can write tail. Okay, tail dia maksudnya kita tahu bahawa data yang terakhir ialah data 81 sampai 100. 20 data terakhir. Nampak tak? Ni 100. From like 81, we only have 100. Okay, we can show our head and tail. Kita nak tengok, kalau kita tak nak tengok semua lah. Kalau kita nak tengok semua, we can click from here. Okay, this is how we read and write our file. Okay, now we move to how to clean our data. Okay, before that, kalau kita nak buang-buang semua file kita, just tutup je lah. Then we want to clear our directory here. Kan ada penyapu tepi ni. We can clear object. So we want to remove all. Then we can remove this inside our window here. We can remove it by using this broom. Kat situ. Okay. So finish with one lab. Then can we go for another lab? Which is data cleaning pula. How can we clean our data? Ni dia tak ada kena-mengena yang kita punya lecture tadi. But this is the process mula-mula bila kita dapat data tu, apa yang kita kena buat. Kalau kita tengok data kita tu banyak missing value, apa kita nak tahu kat mana missing value tu. Macam tu. Okay, this is the data science process getting and cleaning data. Okay, meaning of data quality. What is data quality? Why data quality is so important? Okay. Can you read it by yourself? Boleh baca kan? Okay, then this is the example. Contohnya macam ni kan, kita ada example. Macam kita nak tahu data ni. And data glitch, typos, multiple format, missing value. This is why we want to clean our data. Okay. So kat sini kalau kita ada 3, maksudnya kita ada revenue dalam dollar ke nak dalam sen contohnya. Kalau kita usage tu censored plate, how to handle censored data. Okay, then this is data glitch. Data change in data layout, data types, okay, change in scale format, macam dollar versus euro, kita nak ubah semua kepada format dollar ke, macam tu kan. Okay, gap in time series, how can we do it? And this is the conventional definition of data quality. And okay,
which is accuracy, completeness, uniqueness, timelines, consistency. Selalunya kan kalau data-data kita dapat data, raw data, for example we get it from Twitter ke apa ke kan, kita kena, we have to clean our data. So the problem is unmeasurable, context independent, and it is incomplete data and vague. The conventional definition provide no guidance toward practical improvement of the data. Then we have to clean it, data cleaning. Data scientists spend 80% of their time, okay, nampak tak kat situ? Kita punya process of data cleaning tu lama. And manipulating data only 20% je. Actually analyzing. Sebab bila kita dah data kita tu dah cantik, sebenarnya kita tak dapat raw data yang macam messy data. Sebenarnya the process after tu macam mudah aja. We want to know what method we want to use, then we count the error, or we want to know the validity or reliability of our process. But most of the time tu kenapa dia nak cleankan dulu data tu. Data selalunya messy data. Kita dapat data yang berterabur. How can we clean our data? Okay, it is critical to become familiar with the data cleaning process and all the tool available. Maksudnya macam ni kita kena case by case. Kalau kita dapat data macam ni, apa dia punya methodology on cleaning tu. First dia buat apa, second dia buat apa. Sebenarnya benda tu ialah proses tu on data cleaning tu kamu boleh letak dekat dalam methodology kamu yang chapter 3 tu. Okay, this is basic introduction to cleaning data using R. Boleh kita guna tidying, deploy, DPL, ni kita dplyr and libreddate string package. Ni ialah package yang ada dekat R untuk clean data. Focus of this chapter ialah untuk exploring raw data and tidying data, preparing data for analysis. Ni kita nak cantikkan. Lepas tu dah boleh terus buat analysis. Then putting all together. Then kat sini, okay, this is okay, kenapa dekat bawah ni? Okay, so kat sini this is a messy data and this is a raw data. Nampak tak kat situ? It is a raw data. Tak ada dah messy sangat. Kan? Betul tak? Tapi kat sini, then we can see the tail of data. Kat sini, nampak tak? Dekat awal-awal tu bila dekat head dia nampak cantik. But toward the end, kita tak nak tengok semua. Kita nak tengok akhirnya data tu macam mana. Nampak tak kat sini? Data tu akhirnya dia banyak yang missing value. Okay, lepas tu dia buat apa? Dia string is view a condensed summary of the data. Macam mana? Okay, macam ni lagi nampak tersusun. Kita measure dia guna apa? Maximum temperature, maximum minimum mean, apa semua. Inilah dia kat sini. Okay, then we clean the data. Okay, then this is the process. Head dia, selalu kita akan tengok head and tail lah. Okay, this is we string kita structure sebenarnya weather clean ni, STR ni. Okay, so kita letakkan dia. Then exploring raw data. So kat sini ialah check dimension. Kita nak check kelas apa. Kita nak view column mana. Okay, dan seterusnya lah kat sini. So kita, ini ialah structure of BMI. Betul lah, STR is structure of BMI. Okay, then seterusnya looking at your data. Bila kita nak tengok data kita boleh tengok head. Head dia macam mana ni? Okay. Nampak tak kat sini? Dia banyak ni. Dia kolom dia sampai Y 2009, 2008. So kat situ kita boleh visualize our data. Nanti kita tengok macam mana. Sekejap lagi. Then this is how we tidying our data. Kat situ guna getter, spread. Dan kat sini ialah we are using ni. Okay, this is our case, which is this is the country name. And this is the case year. Year kat sini. Then we nak buat apa ni? Okay. Imagine how this data will look like if it were tidy with 3 variable. Macam mana kita nak tidying with 3 variable. Okay, contohnya yang ni dengan 3 variable je. Okay. So kat situ ini ialah country, year and end. Okay, kita tengok benda ni lah. Okay, kat sini. Kita nak jadikan dia 3 je variable, which is France. Kita ada year 2000
And we have N kita ialah 7,000. Kita nak tidying our data. Dan kita ada Denmark, contohnya ADE Denmark. So kita ada tahun 2000. Kita nak jadikan dia kepada 3 je. Okay. Itu dia ialah 5,800. Dan US pula, okay. So this is year. So kita nak jadikan daripada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 kali 4 kepada berapa kali berapa ni? So kita nak jadikan dia 3 kolom je macam tu. Daripada data yang macam ni. So kita dah jadikan, kita convert kepada year, lepas tu berapa bilangan frekuensi yang belakang tu. Kita getter by using the getter punya function. Then this is the explanation lah, getter ni lah tadi. Okay, then this is how you turn your data city large small tu. Kepada macam mana dia buat apa ni, dari city size amount dan kita nak tukar kepada city large small. Kita nak ada city large dengan small sebab kat sini kita nampak bertindan-tindan our data ni, kita nak cantikkan dia, kita nak ada variable lepas city tu dia large ke small, lepas tu amount dia dekat mana. Okay, kat sini macam ni. New York dia ada large small, so large dia 23, small dia 14, kita nak ubah. Then Beijing sama juga. So kita guna apa ni? Spread. This is the function that we use, spread. Then next is unite and spread. Macam tu. Apa yang dia buat? Macam tu. Kita nak convert daripada storm kepada storm tu. Kat sini wind, pressure, date. Okay, kat situ. Kita nampak tak year dia wujudkan kat situ. Dia date ni kita bahagikan dia kepada, separatekan year, month dengan date. Kita daripada data yang date dia satu je kita nak separate jadi 3. We are using separate ni. Mungkin kalau macam nanti ada lab punya session, mungkin adalah soalan-soalan macam ni yang kamu kena cuba dekat data yang dibagi tu. Mungkin kena claim ikut apa yang dia nak. Okay, apa yang prosesnya yang perlu buat, inilah jadi fungsi-fungsinya. Sama ada separate, unite, ni deployer ni, what is deployer? We want to select from this to this. Pressure dia. Then ni kita select, kita tak nak ambil semua. Kita nak storm dengan pressure je. Then this is we select wind, pressure and date. Then useful ni kan ya. Ini ialah beberapa lagi yang function yang ada lah untuk kita nak tidying our data. And this is filter. And ni kalau kita nak masuk logical test in R lah. Kalau data dia less than ni, kita nak groupkan sebagai 1 ke 2 ke macam tu. This is how you mutate. Mutate ni dia buat apa ni? Storm, wind, pressure, date. And this is the ratio. Mungkin dia mutate. Maksudnya ratio dia berapa ke berapa. Ini dia guna logik ni lah ni rasanya. Dekat sini. How we calculate the mutate dekat sini. How can get the ratio. Then inverse dia. Okay. Kat sini tadi. Sekejap ya. Then this is useful mutate function. Cumulative mean. Macam ni kita nak cari. Element wise mean max. Okay, then this is come sum, which is function. Okay, yang ni lah. Ni kita nak sumkan. Ni apa? Apa yang dia buat ni? Which is kita summation. 1, 2 jadi 3. 3 campur lagi 3 jadi 6. 6 campur 4 jadi 10. We doing summation. 10 campur 5 jadi 15. 15 campur 6 jadi 21. This is the summation punya function. Okay. And this is we summarize. We don't want to see lot of data. We want to summarize median and variance from this kind of data. So we can use this summarize. Then summarize median amount, variant amount. Okay, this is the code lah. Code ni jangan risau sebab kita boleh cari dekat yang tadi help, yang dekat R tu. We want to know what. Yang pastinya kita tahu kita nak cari apa dan kita search je lah kat situ. Nanti dia bagi tahu dia punya syntax macam mana. Jangan risaulah, tak perlu hafal pun.
Okay, yang ni ialah how to summarize mean, sum and end. Okay. Then useful summary function. This is the summary function. This is the first value in a vector, last value in a vector. If you want to select the first and last value, then this is the sum. Okay, we want to sum all this together. We just use sum 21. And this is how we arrange this. This is we arrange from the storm and wind. Storm, wind, kita arrange balik. Storm, wind. Buat apa tu? Daripada kecil ke besar. And storm ni pun sama, dia rearrange balik. Anna, Alex ni ikut alphabet. Dia tak ikut juga ni. Tak, dia ikut wind ni. Wind yang dia birukan ni. Kat situ. Okay. Then this is how we arrange. Arrange. Okay. This is how we arrange by using description of wind. Apa? Ni macam menurun pula, kan? Betul tak? This is the wind just now and wind and day. Okay, kita ubah kat situ. Then this is how we mutate. Okay, so kita boleh tengok dekat ni ialah penerangan dia lah. Then kita tengok balik dekat kita punya R lah. Okay, R tu pun sama juga. Kita pergi dekat exercise kita dekat day 3. So kita pergi ke data P8 ni. Data cleaning. Okay, so dekat situ nampak tak? Kita dah. Okay, first we check our working directory, boleh juga kan? Session, kita tengok set working directory. Choose directory kita. Okay, day 3 material. Kat sini kan? Okay. So, then we kat sini yang ni ialah kita guna library ni tau. Sebab kalau kita tak define that library ni, macam library date ni, kadang-kadang nanti kita nak baiki date tu kita tak dapat. This is dplyr and tidiness yang tadi tu kita kena guna library ni bila kita buat clean data. Okay, so we run one by one lah kat sini. Just nak tengok balik apa benda yang kita bincangkan tadi tu. Okay, then this is the library. Dia open attach this package to us. And string ni saya dah ada lah ni. Yang ni saya belum ada ni. Okay, library date. Library date pun okay. So now we read our data. Okay. Ni dekat folder data weather. Read. Semua boleh read tak? Kalau tak boleh read, maksudnya working directory tadi tu kena tukar kepada example 3 yang keluar daripada example P8 tadi tu. Okay, set your new working directory. Ada masalah tak kat situ? Siapa ada error? Tak ada, kita teruskan. Okay, this is the head for weather punya data. Weather tu kat sini. So kalau kita tak puas nak tengok kat sini kan. So we want to know our data. What is our data? Okay, nampak tak data ni tidak ada jadi makin besar. Ialah kita consider the big data. So bukanlah big sangat. Okay, dia punya kolom banyak lah kat sini. So kita tengok kat sini sebab data kita ada 286. Nampak tak kat situ? 286 objek and 35 variable. 35 variable kat situ. Okay, tadi 31, 2, 3, 4, 5, 35 variable. Okay. And this is our data. Then, this is our code just now. And this is the last tail. Tail is the last 6. Okay. When we run it, okay, nampak tak? Dekat atas tadi nampak cantik, tapi kat bawah tu dia banyak missing value.
Okay, now we strukturkan our weather ni, apa benda yang ada dalam tu. Okay, we structure dia. What is the structure of this weather data? Okay, we know that it involve X, year, month, measure, and our data is integer, character, and so on lah. Kat situ. Kita ada type of temperature. Then here is okay, weather clean. Okay, we read weather clean.rds. Okay, kita run. Okay, kita read data. Okay, kita tengok weather clean ni, head dia macam mana. Just now tak ada kan weather clean ni. So kita tengok head dia macam mana. Okay, nampak tak dia lebih daripada yang sebelum ni punya data kan macam ni kan. Okay, so kita nampak dia lebih tersusun untuk clean data ni, weather clean ni. So tail dia pula kita tengok. Okay, it's look nice. Okay, clean that weather clean. Okay, ni dia yang bagi kita tak buat apa-apa lagi ni dekat clean.rds ni. And we structure the weather clean. We want to look at the structure of weather clean. Okay, now this is the structure of the weather clean. Okay, nampak tak kat situ dia punya. Okay, ini absolutely the lain ni, maksudnya two different data. Okay, then we look at the bmi.rds data. Okay, from this BMI we want to check the class. Class dia berapa? Class dia BMI. Class dia is data.frame. Data.frame BMI. Sepatutnya dekat tadi kelas tu dia bagi tahu kita apa? Di sini. Apa tak kat sini? Sepatutnya tadi dimension ada kan tadi? Kat sini. Class. Okay, data frame. Check the class. Okay, ini ialah bentuk data lah. Data dalam bentuk it's a data. Data frame. Okay, kelas dia BMI ni. Then dimension dia ialah berapa? Okay, we go back for R. Then ni kat sini. R kita ni dimension dia. Okay, dimension dia 199/30. Nampak tak? Dimension dia 199/30. Then column names BMI, column names, get the column name. Atas-atas tu kategori dia, yang atas-atas tu apa? Inilah dia. Okay, then we check structure of BMI ni. Okay, this is the structure of BMI data, and this is glimpse BMI. Okay. Okay. So kalau kita tak tahu glimpse ni apa, boleh tengok nota tadi ataupun just help dekat sini. Saya pun tak hafal semua. Okay. Ni help ke? Help. Glimpse. The search string was glimpse dekat sini. Object export ada package pillar. Okay. Kita tengok kat sini. Okay. Tidy, select all contents. Okay, so sekarang glimpse ni sepatutnya ialah row. Okay, dia bagi tahu maklumat kat kita. 30, lepas tu country dia apa, Afghanistan, Albania, and year dia apa. Instead of kalau structure tadi, dia bagi tahu juga 1930, tapi kat sini dia bagi tahu yang dot kan macam tu. But the glimpse one is it give all the value here lah kat sini. Apa benda yang dalam kolom country apa semua tu. Okay, then summary. Summary BMI ni ialah kita boleh dapatkan summary, data kita punya summary. Kat situ. Kita boleh dapat tahun tu first quartile dia apa, median dia apa, mean dia apa untuk tahun, setiap tahun. So kita dapat dah summary dia.
That's the data yang kita nak lah. Contohnya kita nak min untuk tahun setiap tahun tu. So nanti kita boleh keluarkan lah min untuk setiap tahun tu. Okay, this is the summary. Okay, kita nak print BMI to console. Don't do this, is just waste space. Use the head, tail, string, summary function of BMI. Okay, BMI ni kita tak perlu nak print semua lah dia kata, sebabnya dia waste space. So that kita ambil yang atas. Lepas tu kita ambil dia punya head dia, contohnya yang atas tu 6 tu tak cukup, kita ambil lah 15 contohnya. Okey, contohnya lepas tu tail dia pun sama. Then kalau kita nak rasa macam tail dia tu tak cukup, nak bagi tahu data kita tu, then kita put tail 10 contohnya lah. Then this is how we, ni kita nak plot histogram tapi kita nak ambil BMI tapi kita nak ambil semua. This is the dollar sign which is we select only tahun 2008 je data dia untuk kita draw histogram tu. Okay, so sekarang histogram untuk 2008, nampak tak kat sini? Ini dia punya frequency. We only select the 2008. Then we plot BMI. Sekarang ni kita plot BMI year 1980 dengan year 2008. Okey, kita plot. Scatter plot comparing BMI. Okey, run. Okay, this is the second scatter plot. Okay, BMI versus dengan 1980. Kita select BMI untuk tahun 2008, kita melawan BMI tahun 1980. Okay. Then here we want to tidying the data. Okay, just now we already put the library for tidying ni kan, kat sini kat atas ni kita dah define dia, so that kita tak perlu lagi define dia. Okay, so now we tidying it. Okay, we have head. Untuk BMI tu apa? Okay, yang ni. Okay. Ini ialah, yang ni already know just now, kita dah letak dah, kita dah tahu dah. Untuk head, untuk BMI tu dia ada country 1980 ni year dia, then country name, then this is the frequency on each year. Then lepas tu kat sini to save result as BMI long. Okay, so sekarang getter BMI kita tak nak ambil semua, kita ambil year, BMI value dengan country. Okay, so kita nak ambil yang ni je dan kita namakan dia sebagai BMI long. Okay, then kita tengok BMI long kita ni apa yang ada dalam tu. Okay, we have head here. Kita nak tengok. Okay, so nampak tak kat situ kita ambil country, year dengan BMI value je. Then kalau kita nak tengok keseluruhan data kita, apa beza BMI dengan BMI long ni, kita boleh dah tengok kat sini. Okay, BMI macam ni and BMI long ialah kita dapat 3 macam ni. Kita 1980 kita sekali. Lepas tu 19 tahun tu kita letak, tahun tu kita letak 1 je semua. Dia akan meningkat sampailah ke tahun berapa tu. So kita jadikan dia 3 kolom je. Kita nak tidying our data, right? Okay, now the next step is we want to spread BMI long, year, BMI value, BMI wide ni. Apa yang dia buat? Spread to BMI long. Okay, BMI wide ni. Okay, we run it. Okay, what is BMI wide punya head? So kat sini kita guna function spread. Okay, apa yang dia spreadnya kat situ? Dia jadikan balik daripada BMI long tu kepada yang tadi asal-asal tadi tu kan? So maksudnya BMI mana? Wide ni dia jadi yang asal-asal. Just now BMI. Lepas tu kita jadikan dia long. Tadi kita guna dia, kita kecilkan dia kan, betul tak? Spread. Okay, lepas tu kita jadikan dia yang asal. By using inilah tadi spread. Kita jadikan dia yang asal. Kita spread dia balik yang, kalau tidak getter tu kita ambil yang dia dalam bentuk BMI ya, dengan BMI value je. Dan yang ni kita jadikan dia kepada bentuk asal balik by using spread. Okay, then BMICC ni, okay, kita read BMICC data. Then this is the BMICC head. It contain this. Okay, this is the
the list of data inside the BMICC. Okay, now we use separate to BMICC. Kita guna separate function dalam BMICC, then we separate it. Then we can see the separate BMICC look like this. Okay, apa beza? Okay, just now kita country ISO tu dia sekali. Tapi yang ni kita separatekan dia. Country ISO lagi satu. Jadi ni kat situ kita tahu when we have the data we don't have to do it manually. We can separate yang data dalam kolom yang sama. Kan kalau kat sini BMICC kita separate jadi BMICC clean. Okay, BMICC nampak tak kat sini dia ada /AF/AL. So BMICC clean ni kita dah keluarkan ISO tu jadikan satu kolom, tak payah buat manually. Macam tu. So it showed the time to tidy our data, right? Kadang-kadang data kita kan kita dapat daripada agensi tertentu, dia sekalikan hari dengan suhu, contohnya temperature, hari dengan suhu. Jadi kita nak split kan, so kita guna separate ni lah tadi, macam ni separate. Okay, then now we apply unite punya function pula. What is the unite function is? Okay, nampak tak BMCC clean ni just now kita unite it again. Nampak tak? Bila kita unite tu from just now dia slash dia jadi tolak. Bila kita daripada data yang berasing kita nak unite it again, kita nak sekalikan dia semula, kita boleh guna unite punya tu lah. Then here we read new data census. We name it as census. Okay, as long as we go along here, we know that how to read kan, read RDS semua tu kan. Then this is how we know we want to see our head of data. Okay, then this is we gather it. Kita daripada ni kan view census tu di Januari, Februari, dan kita gather dia. Okay, nampak tak gather dia jadi apa? Kita jadikan month tu kita sekalikan je, and we put it amount to the side of month. Then here census ni kita arrange census kepada census just now tu, kita arrange census kepada year. Kita arrange balik data tu. Then we can see the census tu punya ni apa. Kita arrange year, month, amount. Sebelum ni ialah year, month, amount juga. Tapi apa yang arrange ni buat? Tengok. Census tu arrange row by year using dplyr. Arrangekan year. Okay, just now kita 92, 93. Okay, year dia 92 semua. Lepas tu 93. Okay, yang kat tadi tu dia macam bercampur-campur. And this is the arrange ni, kita arrange daripada year yang awal kepada year yang Dia macam sort lah doktor. Sort, betul. Itulah nak cari word tu. Thank you. Okay. Lepas tu kat sini is census. Boleh menyampur-nyampur. Saya cakap seorang ni saya pun dah macam kita dah cakap berapa jam ni kan. Okay. Now census long. Okay. This is the data census long lah pula. Kita tengok apa yang dia buat dekat sini. Kita nak view first 50 long ni. Okay, census long. Apa data ni? Okay, nampak tak? Dia ialah data, kita ambil 50 yang awal, dia year, month, type dia apa, and amount ada kat situ. Census long ni kita nak spread kan dia kepada census long, type and amount je. Spread. Okay, now we spread it. Then we can see from this 20 head yang 20 awal kita buat apa ni? Kita spread type dengan amount. Okay, type dia kita daripada yang ni dia berkumpul sekali harung ni, high, medium, low ni kita jadikan type dia sebagai satu type. Maksudnya high ada berapa, low ada berapa, medium ada berapa. Kan? Macam tu. Then this is how we
tidying. Okay, ni kita belajar macam mana kita nak cantikkan kita punya data. And census long ni pula, long tree ni is new data. And this is the head of our data. And this is, we want to separate year, month, column into two. Year, month, maksudnya year dengan month. Kat situ. Kan kat tadi year dengan month. Sekejap kita set head census long tree ni. Okay, kat sini kan year dengan month ni dia sekali. So kat situ kita nak separatekan dia. Okay, year dengan month. Okay, then this is, kita dah keluarkanlah month daripada year kat situ. Then this is a class as a character to make this evaluate to character. Class as character true. Okay. Make this evaluate to numeric as numeric. Class as dot numeric. Oh, we want to know the character true character. True is a character and this is a class numeric. Okay. Then it is an integer lah kat sini. Okay. Make this evaluate to logical. Macam ni kita nak evaluate to logical. Kita letak as dot logical. Macam tu. This is how we make the evaluate. Okay, then this is, we read the student.rds. So this is how we structure want to see the structure of our data. And data kita ada school, sex, age, address, family size. And this is the variable attribute yang ada dalam tu, and until we get grade. Kat situ ada grade. Lepas tu kat situ kita nak s.character student grade. Okay, student grade. Student grade. Kat situ mana student grade tadi, bawah sekali Okay, ni faktor. Okay, kita tengok apa yang dia buat. Student grade, character, student grade. Dia jadikan dia sebagai karakter kan ni, student grade ni. And sebelum ni, grade ni ialah faktor. Okay, kita tengok kejap lagi. And this is medu. Medu ni sebelum ni apa? Integer. Kita as factor. Kejap kita nak jadikan dia as a factor. Kat sini medu ni, mana? Ni integer, right? Okay. Right. And Fedu ni sebelum ni ialah integer. Ni dia jadikan dia faktor. Tapi kat sini, okay kejap Okay, so kita tengok. Dia mesti berubah dekat dia punya struktur student tu. Dia punya character. Okay, so grade now is character. Previously the grade is what? Factor. Yang ni yang kita ubah tu medu tu tadi. Medu tu tadi ialah integer. Now we change it into factor medu tadi. Factor. Macam tu juga fedu. Okay. Then this is how we change the type. Then this is apa lagi? Student 2 punya data, we read it. Then this is the struktur of student 2 punya data. Struktur dia macam mana? Okay, ni dia struktur dia student 2. Then DMY ni ialah kita pass as date. The duplicate. Okay, ni kita dah loaded. Pass as date. Okay. Run. Okay. Ini. Okay, sekarang ni kan. DMY 17 Disember. Okay. So sekarang kita nampak yang ni kan. Kejap Date of birth tu kan nanti. Kejap. Date of birth. Kejap Date of birth. Kita cari date of birth. Okay, kat sini. Dia ubah. Pass as date. Dia ubah kan bentuk asal dia macam ni kan. Okay, kejap lagi kita tengok. MDYHM ni ialah MDY. Saya pass date time with no second. Oh, kita ubah modification date tu dengan tiada second. Okay. Underscore HM. Jap.
Okay, so kita kejap. Di sini kita search. Okay, so past date with year, month, a day. Okay, so it is what? Function you cannot all know it's better with exception, correctly handle for. Okay, so dia jadi apa ni? Local system, like YMDHM. Location time, truncated, kosong. So yang ni dia macam kita in treatment, okay kita berubah dari segi dia punya macam mana dia punya format date tu rasanya yang ni kita nak ubah data kita tu. Okay, kejap lagi kita tengok 15, 12, yang ni kalau tu kat sini rasanya kita dia ada Julai 15 with no second. Okay, yang ni tadi kan. Okay. Sekejap. Yang mana data dia? DOP yang ni tadi. Okay, mungkin yang kat sini kan nurse visit dia tak nak ada second. Okay, sebab kat situ je involve second kat situ. Okay, kejap kita dalam bentuk ni. Dan ni DOB. Okay, kita nak cari student tu DOB dia. Okay, kita tengok. Student tu DOB. Dan student tu visit. Yang ni ialah yang kita ubah tadi tu. Kita nak select dekat visit, nurse visit je. Yang kita ubah tadi tu. Betul lah yang saya tengok tu nurse visit. Yang kita nak buang dia punya second. Okay, then we look back at our structure of student tu. Sepatutnya dia dah berubah. Okay, nurse visit ni nampak tak kat sini? 2000 sebelum ni ialah 2014. Okay, kita tengok nurse visit tu. Okay, apa yang berubah? 2014, 14, 15, 54, 14, 59, 54. Format dia sama je kan? Betul tak? Apa yang berbeza? Character ni je. From character to the so sekarang dekat sini nurse visit. Sepatutnya dia buat tak ada second kan? Tadi saya dah run ke tidak? Cuba saya run lagi sekali. Run ni. Dia tak ada. Okay. DOB, at least yang DOB tu pun berubah lah kan. 2006, previously. 2006, 5. Sepatutnya 2006, 5. Sama je kan? Cuma kat sini je format date tu. Dia punya character from character kepada date format. Sebelum ni character kan? Betul tak? Character. Kan kat situ. Mungkin kat situ baru boleh buat macam pengiraan hari ataupun pengiraan berapa bulan kot. Lagi satu saya rasa lepas tu baru boleh spread hari dengan bulan macam tu kan. Kalau tidak kan karakter dia tak boleh kan. Betul tak? Saya rasa itu tujuannya. Betul tak? Mungkin. Kita we learn together. Kan? Betul tak? Kalau tidak, kalau dia dalam bentuk karakter, we can't separate between format dia ni ialah date, yang ni ialah jam. Betul kan? Dia baca macam string biasa je. String biasa sebab dia karakter kan? Betul lah tu. Okay. Then this is okay how we
String trim. Okay. String R ni package is already. Okay. Trim all leading trailing white space. Okay. So kita tengok apa jadi. Okay. Philip Jonathan. Okay. Then yang ni dia jadi apa? Okay, dia buat apa ni ialah bila kita ada data yang macam dia ada banyak space, bila kita letak string trim ni dia delete yang space yang sebelum tu. Kan? Dia tak consider macam yang white space space tu, tu. White space tu. Okay. So then yang ni pula pad string with leading 0. Okay, string pad. Okay, we put kosong-kosong kat depan. Tapi kita samakan je semua. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So semua ada 9 width dia. Mesti 9. Yang tak ada cukup 9 kita letak kosong kat depan. Jadi kita punya data semua sama size kan? This is how we can do it. Jadikan width dia semua data kita 9 je. And pad dia dengan kosong. Yang tak ada value 9 tu kita letak dia dekat left side dengan kosong. Okay, then this is the state punya variable. State. Okay. Then from this state, we want to do topple, which is we name it as state apa? Tengok. Topple ni apa? Which is yang ni kan daripada macam ni kita jadikan dia sebagai state apa? Nampak tak kat sini state apa? Kalau tidak state capital ni letter. state Oh, apa? uppercase Betul lah. itu. Uppercase. Save result. Okay. Ni tu lowercase kan? Kadang-kadang Okay. kita punya data pun yelah dia nampak macam ridiculous. Maksudnya itu pun nak betulkan ke apa. Tapi kadang penting juga kan, takkan kita nak ubah nama negara tu semua satu-satu sekali macam manually kan, betul tak? So this is how we doing cleaning and tidying our data using R. Okay, banyak lagi kat bawah ni. Sampailah okay. Kita kat sini. So kita go through lah, tak apa Kita pun sampai buku 6 ni. Okay kan? Okay. Okay tak okay kena okay juga kan? This is our head punya student S2. Okay, nampak tak student S2 ni kita ada X, school. Okay. So kat sini kita nak string detect student 2 dekat DOB. Okay, in 1997 je. Okay, so okay, so sekarang kita detect. Kalau dia 1997, DOB dia akan true lah. Kat situ. But here in the sex column pula untuk yang tu, kita nak replace F female tu dengan female. Kita boleh replace lah. Okay, kalau kita punya data tu macam sekejap F, sekejap female, kita boleh buat lah kat situ. And this is replace M dengan male. Okay, and this is the head of our student. Just now dekat female sex ni dia female male kan, apa FF kan macam tu. Kalau kita tengok daripada awal F kan macam tu. So now we change it into female and male. Kat nampak kat situ, kat sex ni kita ubah. Okay, then this is the social df.rds data. Okay, so now we want to know which part is missing value. Ni. Kita nak tahu dekat dalam social.f ni, is there any missing value? Ada. Nampak tak kat situ? Dekat for, dekat true ni lah, missing value tu ada dekat true. Okay, jadi kat situ, kita nak tahu whether any in, ni tadi kita dah any function to ask whether there are any NS in a data. Okay. So true lah, memang ada lah.
So sekarang kalau data kita tu kita tak nak check satu-satu, kita letak je any, lepas tu kita letak is.na, lepas tu kita letak nama file kita tu after we read it. Okay, kalau dia kata true maksudnya adalah kat situ yang ada missing value. Then we click summary of social ni. Okay, this is the summary of social underscore df data. Okay, this is the summary name and friends, and this is the status. And table for social df status tu. Kita nak status tu je. Okay. Sorry sebab saya highlightkan kat situ. Okay, so kat situ. Status dia dekat social df, dekat status. Dia ada on status table social df status. Kat situ ada going out movie night 1. Okay, 2. Okay. Kita nak tengok dekat status punya kolom je kat situ. Yang ni lah maksud dia tu. Okay, then dekat sini empty string with NA. Replace all. Macam mana kalau kita ada missing value, kita nak replace dia. Oh, dia empty. Sekarang kita nak letak NA dekat dia kan? Betul tak? Okay, so okay, replace all empty string in NA. Okay. Run. Okay, so sekarang empty kan? Tadi status nampak tak? Status mana? Okay, dekat going mana ya? Kita tak ada. Dekat status ni going out and friend ada and friend. And S ni ada satu. So kat situ, dekat sini is and friend ni dia kata and S satu, tone going out. Okay, kejap kat sini. And friend ni dekat sini true, kat sini ada true. Okay, kat situ kita nampak tak yang nombor 2. Okay, so kat situ yang true tu dia letak sebagai NA. Okay, and going out punya status ni sebab dia ialah karakter saya rasa, sebab tu dia NA dia. Ke macam mana? Kita tengok. Okay, ni dia complete case social. Kejap Tengok kejap Run. Okay, social cases false true. Sekejap. Ini ialah remove all row with any missing value. Sekejap, kita tengok social.df ni punya data sekejap. Okay, dia ada kat sini ada NA, tapi kat sini dia tak letak apa-apa. Itu sebab tadi yang kat sini social._df ni dekat bahagian ni dia letak NA. Sebelum ni ialah kosong. Okay, kita letak dia. Then complete cases. True, false. Complete cases. Use to see which row have no missing value. Yang mana yang tak ada missing value. Okay. Kat sini tak ada, dekat name tak ada, dekat sini ada, so it is false. Okay, mula-mula ialah macam mana dia punya data ni? Kejap, true, Maybe by row kot. by row betul juga. Sarah complete, Sekarang Tom tak complete. Complete, true, and this is, betul. Then kita nak view social ni ialah just now kita view tu kat mana? Tadi saya kat sini complete cases, then kita use NA omit social. Kita nak buang semua row yang ada NA tu kan. Okay, so kita run. Okay, so tinggal 2 je lah lagi. Betul? Tadi dia tengok by row. Betul? Terima kasih. Okay, now here we look at student 3 punya data. Now we look at summary of student 3. Then this is the summary of student 3 punya data. Okay, kat situ dia ada age. Then kita nak tengok histogram dekat age je.
Kan. Mesti ada keluar histogram dekat age je. Okay, ni frequency and this is the age. And ni ialah histogram untuk yang absent saja. Ni untuk absent. And dekat sini absent. Okay, view histogram of absent but force 0 to be bucket to the right of 0. Okay, kita tengok apa dia buat. Histogram right is a force 0 to bucket to the right of zeros. Maksudnya absent, sekejap, student 3 absent. Okay, so kat sini absent. Absent. Lepas tu dia force 0 to bucket to the right of zeros. Oh, maksudnya dia force yang 0 ni semua to the right bucket. So kat sini lah rasanya. Okay. Then, okay. This is the box plot untuk age. Okay, untuk age between age je kita tengok balik. Is it between this range? Okay, then dekat sini untuk absent saja box plot dia. Okay, so nampak tak kat situ? Okay, then we check our class untuk weather data frame. Weather is a data frame. Class untuk weather, is it? It is data frame and we want to check the dimension of the weather. And this is the column name untuk weather. Yang atas tu nama untuk weather tu. And this is we want to structure. We want to know the structure of weather data. And this is the glimpse weather. Which kat situ kita tak nampak sikit-sikit macam ni, kita nampak penuh. Kan glimpse tadi tu? Nampak penuh kat situ. Okay, then we summarize the weather data. Summary of weather data. Kat situ dia ada kelas apa, character and mode. Dia ialah character juga. Ini dia tak dapat tau sebab dia character. So weather ni, kalau mungkin dia ubah character tu kepada number, mungkin dia akan dapat mode, median macam tu. Kan? Kalau kita nak tengok, okay, head weather ni first 6 je ialah yang ni. Dapat tak? Tadi weather ni kan banyaknya karakter. Padahal info dalam ni dia ada number ni, mean temperature punya month apa semua ni. Okay, kita tengok weather ni 15 yang atas 15. Inilah data dia. And this is the tail of the weather data. Okay, nampak tak banyak missing value tu. And this is the 10 tail of the weather data. Okay, so now we want to tidy package is already loaded. Okay, we want to know, okay, day value C, RM true. Okay, so sekarang kat sini kita nak tengok missing value, right? Okay, so this is the head weather 2. Weather run. Okay. So sekarang kita ubah dia weather yang tadi daripada data weather tu kita letak day value C. Okay. So kita tengok the between weather and weather tu. Data dia. Okay, this is the weather data. Ya, ada banyak XX ni kan. And this is the clean one. Yang XX tadi tu kita letak dia sebagai day. Di situ kita clean one. Okay, weather 2 tu. Okay, we gather weather day value and C ni X1 sampai 31 tu kita letak di dalam kolom ni. And okay. So lepas tu NA remove. Ini dia remove tau. NA remove ni missing value dia remove kan. So true. Jadi missing value dah tak ada dah dalam ni. Sekejap. Dia ada. Sekejap kita tengok dia buat apa. So kat sini. Dia value dia 64. Yang saya
ke dekat sini yang ada missing value. Nanti kita kena tengok balik data tu macam mana dia buat. Okay, so now this is the weather 2. Okay, first remove column of row name. Okay, then weather 3 ni ialah kita letak measure dengan value dekat weather 2 tu. Okay, so this is weather 2. Measure day value and this is weather 3. Okay, so kita separate kan. Year, month, day untuk weather 3 ni. And okay. This is the maximum. Okay, point. Okay, kejap Okay, ini kita separate kan daripada weather 2 tu measure dengan value. Okay, then this is the head of weather 3. Okay, kalau kita tak nak tengok satu-satu tu, kita letak head lah. Okay, then we follow, we go for this one this is the head of weather. Kita nak buat tidying, deployer, string and lubricate. Then this is we remove X from the column. Depan ni kan ada X kan. So we want to remove dia. Okay, so kat situ kita nampak 1 sampai 5 kat D tu dah tak ada X dah. Kalau tidak dia ada X. Okay, now ni we unite again year, month and day tu dalam satu. Okay. So kita nampak kat situ. Year, month and date tu kita letak lagi di dalam satu. We unite again. Okay, kat sini kita date YMD ni ialah proper date untuk weather ni. Okay, so kita tengok what is the proper date. It mean like what? Okay, kita tengok weather 4, 1 sampai 5. Okay, proper date dia. Inilah date format. Okay. Then this is select weather 4, date, event and cloud cover. Okay. And this is the head of weather 5. Nanti kamu boleh tengok apa perbezaan antara one syntax to another syntax one by one lah kat situ. Rasanya dia pun boleh tengok ni weather 5 ni structure dia macam mana. Lepas tu kita nak jadikan numeric weather 5 precipitation ini mesti sebelum ni dia punya code convert lain. Yang ni kita nak jadikan dia numeric. Boleh tengok lah. Rasanya kamu dah boleh randa lah satu-satu ni. Maksudnya ni kita nak count missing value ada berapa dan seterusnya. Betul tak? Okey tak? Boleh tengok Boleh, ya? Doktor. Rasanya dah nak habis dah pun. Tak apa. Kita, okay ni weather 6. Okay, yang ni maksudnya kalau sign dollar ni ialah kita select that particular column je. Tahu? Kita select that particular column je. Lepas tu yang ni is.na ni ialah kita nak tahu dekat mana missing value NA tu. Okay. So kat sini look at the full row for the record missing value. Okay, kalau kita nak tengok full row untuk record missing value tu, inilah dia punya code syntax dia. Okay, this is the summary untuk weather 6. Okay, kat situ untuk maximum humidity dia kita nak yang mana satu yang sama dengan 1000. Nanti dia beritahu yang mana satu yang weather dia yang dekat max humidity tu yang sama nilai dia 1000. Nanti we can list it. Look at the data for that day. Macam tu. And this is the mean visibility yang sama dengan negative 21. Ini yang IND ni ialah kita listkan dia tau. Look at full row. Kita listkan dia. Then ni pun ialah kita tengok the specific information of mean temperature. Ni histogram dia untuk yang itu sahaja. Dan seterusnya kita nak clean up column and names. Okay, contohnya kat sini kan dia ada banyak new columns ni. Okay, new column ni kita nama sebagai noun. And dekat situ yang ni empty cell kita replace empty cell tu dengan none. Then we can see what it look from this head. Okay. Settle with cleaning and tidying our data from read and write our data for the R. Itu. Okay tak? Okey, Doktor.
Boleh kan? InsyaAllah boleh. Saya InsyaAllah dulu doktor. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebab R ni kalau ikutkan, kalau macam saya dulu saya buat data science ni, saya buat persijilan tau. Yang R ni kena study sendiri. Saya tengok YouTube. Lepas tu rasa macam dah lupa, dah lama tak ngajar R ni. Lepas tu yang hari tu saya ambil kursus 2 hari pergi kat UKM tu, yang nota yang tadi yang dekat dalam, yang dekat dalam apa yang ni kan. Ni semua nota daripada short course dekat UKM hari tu. Just nak ingat balik yang ajar saya yang dekat UKM yang short course tu ialah ni lah Dr. Ravi ni. Ikut dia punya tu Baru lah. ajar subjek ni Sam ni ke? Iya. Oh. Tak, macam Afiqah dengan Anis kan tahu saya jaga kelas. Saya ajar apa lagi? Apa linear algebra, numerical, Maths. math kan. Tapi kalau macam MATLAB macam tu biasalah guna. Apa lagi MATLAB lah yang biasa saya guna. Macam tu. Yang maths yang perlu fikir graph macam Desmos, lepas tu biasalah guna. Tapi kalau macam R ni dululah masa buat persijilan tu yang saya guna tu yang saya tengok balik apa yang R ni. Nasib baik macam okey faham. Okay. So kita belajar bersama-sama lah. Nanti kalau ada soalan ke pasal lab ke yang ni kan, boleh refer balik. Or you can ask me, or you can look back at the notes for the R macam package yang Dr. Sek letak dekat buku, dekat dalam Yulen tu kan ada juga. And sebenarnya R ni, kalau kita tengok dekat Cran, dia ada kat sini. Kita tengok R Cran. Kat sini dia kita boleh tengok kita nak tengok apa kat sini, kat data, banyaklah kat fast discrete Fourier, kalau orang data dia pasal numerically predictor macam tu lah, kat sini dia boleh tengok ni lah. Dia ada package kat situ, dia boleh ajar lah. Ada satu tu dia ada nota siap kat situ, download R package from class, like repositories macam tu lah. Dan dia banyak sebenarnya, banyak dekat internet dia punya apa kita nak dapatkan sinteks tu ada. Okay, so sekarang habis kat sini saja. So jumpa lagi minggu depan hari Isnin ya. Okay doktor. Thank you. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, Doktor. Thank you. Nanti saya letak recorded link dekat yang dekat Yulen ya. Kalau nak Okay, dengar. doktor. Okay, thank you. Alright. Thank you. Assalamualaikum. Salam.